Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Khas mengenai penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan umat Islam di Malaysia dijangka diketahui hari ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri, keputusan mengambil kira pandangan agamawan dan beberapa kementerian termasuk Kementerian Kesihatan serta Kementerian Sains dan Teknologi. Dan keputusan itu insya-Allah esok dapat tahulah secara lebih resmi macam mana hujahan-hujahan yang diberikan oleh pihak ahli-ahli agamawan kita dan badan berautoriti dalam isu ini. InsyaAllah sekarang sedang berlangsung. Jadi saya nak mendahului tak comel. Jadi bila sidang fatwa pada hari ini. Datuk Dr. Zulkifli ditemui media selepas menyampaikan amanat kepada 57 pegawai baharu Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di Putrajaya. Jumlah kes baharu kembali ke 4 angka apabila 1,075 kes direkodkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes positif 69,095 kes. 11 kematian dilaporkan menjadikan jumlahnya 376 orang. Dalam pada itu, 4 kluster baharu COVID-19 dikenal pasti yang melibatkan 1 kluster di Selangor dan 3 di Sabah dengan 82 kes positif. Kluster di Selangor dikenali sebagai kluster monsun melibatkan daerah Petaling. Daripada 106 individu disaring, 19 kes dikesan positif. Di Lahad Datu Sabah, 2 kluster dikesan iaitu kluster Jalan Kilang dan Perdana 6. Kluster Jalan Kilang, 24 kes positif hasil saringan 104 individu, manakala bagi kluster Perdana 6, daripada 213 individu yang disaring, 25 didapati positif. Di Tawau pula melibatkan kluster Jalan Kubota, saringan terhadap 72 individu mendapati 14 kes dilaporkan positif. Sehingga kini keseluruhan 373 kluster telah dilaporkan. 189 telah diisytiharkan tamat, selebihnya masih lagi aktif. Seramai 888,000 pekerja warga asing di 6 negeri berisiko tinggi perlu menjalani saringan COVID-19 yang dimulakan sejak Disember lalu. Jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bagi fasa pertama 100,000 kit ujian saringan akan diedarkan di Selangor, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Sabah serta Labuan. Dan dalam waktu 48 jam ini, terdapat 367 klinik swasta dan hospital telah pun mendaftarkan berdiri untuk program ini dan 19,975 test kit antigen telah pun diedarkan. Datuk Seri Ismail Sabri bercakap pada sidang media khas di Ibu Negara yang turut dihadiri Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing berkata, Kementerian Sumber Manusia akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan lebih banyak kit ujian saringan COVID-19. Bagi membolehkan program dijalankan secara komprehensif, saringan akan dilaksanakan oleh PKESO dengan kerjasama klinik dan hospital swasta. Kerajaan akan memberikan kota penggajian pekerja asing yang baharu kepada syarikat yang ingin membiayai kos penghantaran pulang pendatang asing tanpa izin parti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, timbal balas ini bagi menyelesaikan isu lambakan parti di Depoh Tahanan Jabatan Imigresen Malaysia. Perkara itu akan dibawa ke peringkat Kabinet untuk diperincikan dalam masa terdekat. Kita nak meneliti supaya kalau kita rasa baik, kita dapat mengurangkan kos tahanan dalam depo. Jadi kita lantik contoh majikan yang besar-besar. Contohnya Sam Darby, they need more workers. Why can't they choose from the depo? Dan salahnya yang dalam depo ni yang boleh bekerja taklah semua yang ada dalam depo. Peratusannya agak kecil daripada tahanan yang ada. So now, you want to reduce the cost, you come, you take one, you send one, I allow you to bring one. Itulah persetujuan yang kita buat.
Penggajian tenaga kerja asing baharu itu bagaimanapun perlu melalui tapisan yang ketat mengikut SOP COVID-19. Daripada lebih 20,000 upati, hanya 15% boleh digunakan sebagai tenaga kerja, manakala sebahagian besar mempunyai masalah termasuk rekod melakukan kesalahan undang-undang dan tidak dibenarkan bekerja semula. Perkembangan banjir di Terengganu. Bilangan penduduk terjejas banjir dan pusat pemindahan sementara PPS semakin bertambah melibatkan kesemua 8 daerah di negeri itu. Sehingga pukul 5 pagi tadi, seramai 2,144 penduduk ditempatkan di 61 PPS. Daerah Hulu Terengganu dan Besut menjadi daerah terbaharu yang terjejas akibat banjir susulan hujan berterusan. Jumlah penduduk terjejas banjir di seluruh daerah kecuali Kemaman menunjukkan peningkatan dengan daerah Marang masih merekodkan jumlah bilangan penduduk terjejas tertinggi. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Terengganu, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Cik Adam Irrahman berkata, 195 keluarga melibatkan 739 orang ditempatkan di 9 PPS di Marang. Di Setiu yang sebelum itu menempatkan 284 penduduk daripada 77 keluarga di 16 PPS turut meningkat iaitu 381 orang daripada 98 keluarga yang ditempatkan di 18 PPS. Sementara di Kuala Terengganu dengan 280 penduduk daripada 78 keluarga di 5 PPS. Daerah Kuala Nerus terus meningkat sebanyak 20 orang iaitu 220 penduduk terjejas daripada 56 keluarga di 77 PPS. Besut yang menjadi daerah terbaharu terjejas akibat banjir dengan 432 penduduk daripada 139 keluarga di 17 PPS. Manakala 16 penduduk terjejas daripada 3 keluarga ditempatkan di 1 PPS di Hulu Terengganu. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kemaman pula menunjukkan sedikit penurunan apabila 87 orang daripada 28 keluarga masih ditempatkan di 3 PPS berbanding 94 orang daripada 30 keluarga petang semalam. Pelbagai alasan diberikan penduduk yang enggan berpindah biarpun kawasan kediaman mereka telah ditenggelami air. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Terengganu, Mat Hilman Abdul Rashid, mengingatkan penduduk agar tidak mengambil tindakan di saat akhir bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Tindakan itu bukan sahaja membahayakan penduduk, malah menyukarkan pihak berkuasa melakukan operasi apabila paras air naik secara mendadak. Kita dalam keadaan yang kata apa norma baru COVID ini sudah tentulah kita proses pemindahan ini mengambil masa. Kita menentukan bahawa jarak penjarakan kemudian kita nak menentukan jadi trip kita membuat pindahan tu akan berulang kali lah, banyak kali. Jadi untuk sampai ke turn dia tu mungkin air dah dalam keadaan berbahaya dan ini yang kita tidak nak berlaku di tempat pemindahan ini. Beliau berkata demikian selepas meninjau fenomena air pasang besar di daerah Marang. Menerusi tinjauan itu, masih terdapat segelintir penduduk yang enggan berpindah biarpun air telah memasuki kediaman mereka. Ketika keadaan hujan renyai dan mulai reda pada lewat malam tadi di sekitar kawasan Kuala Nerus, menyaksikan hampir sepanjang laluan Jalan Seberang Takil, Jalan Pantai Seberang Takir atau turut dikenali sebagai Pantai Miami, menjadi tumpuan orang ramai untuk menyaksikan fenomena air laut pasang besar. Kenaikan paras air laut di sekitar kawasan itu mula meningkat pada pukul 10 malam dan berada di paras kemuncaknya pada pukul 12 tengah malam. Tinjauan kru RTM ke kawasan tersebut mendapati sebahagian besar pengguna jalan raya yang berhenti di pinggir laluan jalan pantai merupakan penduduk sekitar Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Rata-rata hadir bersama keluarga untuk menyaksikan kenaikan paras air laut dengan mengambil peluang keadaan cuaca yang semakin bertambah baik berbanding pada sebelah petang semalam. Sekarang ni nampak dah agak turun dah berhenti hujan lah. Kita bersiap tengok dengar cerita orang bawa dengan air pasang besar. Jadi kita ambil kesempatan ni kita nak tengok macam suasana pasang besar macam mana. Sambil-sambil ni lah, sementara hujan berhenti dah sikit ni, kita pusing-pusing dulu lah tengok. Benda jarang berlaku kan.
Macam pertama kali lah sebesar ni maknanya. Maknanya dok dah teruk macam kemarin kan. Tengok orang buat orang tengok. Allah takut tengok rasa. Tapi kalau ikut jangka pukul 11 rasa dia pasang besar. Ni ramai duk tunggu tepi ni. Tapi kita pun tunggu juga lah. Sekali tengok juga kan. Benda jangan-jangan berlaku ni. Fenomena air pasang ini boleh menyebabkan banjir kilat di beberapa kawasan perumahan, kedai dan laluan berhampiran sungai akibat pertembungan limpahan air hujan dan air laut seperti yang berlaku semalam di Kuala Terengganu. Faktor taburan hujan lebat selama beberapa jam pada sebelah malam itu menyebabkan beberapa kawasan penempatan penduduk di bandaraya warisan pesisir air serta kawasan berhampirannya dinaiki air secara mendadak. Di Kelantan pula, hujan lebat berterusan sejak awal pagi tadi menyebabkan 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka melibatkan 2 jajahan. 104 penduduk terjejas banjir daripada 23 keluarga di Pasir Putih dan Kota Baru. Aplikasi Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan 43 penduduk terjejas banjir di Pasir Putih kini ditempatkan di 2 PPS iaitu Dewan Kompleks Kamil dan Sekolah Kebangsaan Canggai. Manakala 2 PPS di Kota Baru yang menempatkan 61 penduduk terjejas banjir masing-masing satu di Sekolah Kebangsaan Melo dan Sekolah Kebangsaan Tiong. Berdasarkan keadaan semasa hujan yang turun, dijangka lebih banyak PPS akan dibuka. Sementara itu, tinjauan kru RTM di SK Tiong mendapati pihak pengurusan PPS amat mementingkan aspek pematuhan terhadap SOP pencegahan COVID-19. Sebelum masa mendaftar masuk, masa akan dicek suhu. Sekiranya masa melebihi suhu 37.5, kita akan letak di bilik isolasi, ada bilik ujung sana. Kamera ni memang tiap tahun kita akan guna kamera ni. Tahun ni memang kita ikut penjarakan sosial seperti mana yang telah diarahkan oleh kerajaan lah, ikut SOP. PPS ini menempatkan 44 orang penduduk terjejas banjir daripada 9 keluarga dari Kampung Tiong dan Kampung Rupek. Takut air, saya nak bergerak tak boleh. Lagi susah pula ke. Dah ada orang nak mari tolong. Kita tubik je lah. Terima kasihlah saya ke pihak bomba tolong akak saya, dukung saya naik atas bomba, atas buk tu. Susah payah dia, saya terima kasih banyak-banyak lah. Bertemu kembali. Ahli KWSP yang layak di bawah kategori 1 melihat kemudahan pengeluaran wang akaun 1 sebagai peluang untuk mereka memulihkan semula beban kewangan yang dihadapi selama ini. Ia meliputi mereka yang bekerja sendiri, suri rumah dan mereka yang hilang pekerjaan. Rata-rata ahli KWSP menyambut baik usaha kerajaan memudahkan pengeluaran wang daripada akaun 1. Ini kerana duit yang diberikan itu akan dapat kami gunakan sebaiknya untuk membantu perniagaan kami yang terkesan dan juga kita dapat menambah modal pusingan untuk perniagaan, mungkin juga memasuki bidang yang baru yang lebih memberuntungkan di saat dan ketika ini demi kelangsungan hidup. Macam saya yang lepas tak ada kerja ni, jadi saya buat bakery dekat rumah lah. Kemudian bila saya buat produk-produk tu, saya hantar ke rumah-rumah customer tu, memang banyak perlukan duit modal lah untuk perniagaan ni. Jadi bila Aisina cakap boleh keluarkan tu, saya rasa happy lah dan bersyukur lah sebab memang kita perlukan modal kan.
Suri rumah juga bersyukur kerana wang daripada akaun satu itu serba sedikit membantu meringankan beban keluarga. Sebelum ni memang bekerja, tapi sekarang ni tak kerja. Dah 5 tahun dah lah saya jadi suri rumah. So saya memang rasa bersyukur sangatlah bila KWSP bagi kita bawa keluar duit. So saya boleh tolong bantu suami saya lah untuk perbelanjaan family kan. Kerajaan akan membuat kajian bagi tujuan penambahbaikan dasar tenaga nasional NEP sejajar perubahan landscape global sektor tenaga. Ini bagi memastikan polisi dan strategi terbaik dapat diketengahkan demi kemakmuran sektor tersebut. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, penambahbaikan tersebut mengambil kira peluang di sebalik cabaran dihadapi sektor tenaga, terutama dalam landscape sektor tersebut yang kini berdepan angin perubahan berikutan pandemik COVID-19 dan perubahan iklim. Effects of climate change. In view of the shifting global energy landscape, Malaysia will undertake a study on its national energy policy to determine policies and long-term strategies surrounding the national energy sector. This study will address the challenges faced by the energy sector and identify new growth opportunities while taking into account energy transition trends in balancing the energy trilemma. Ladies and gentlemen, kawalan pergerakan dilaksanakan kebanyakan negara telah mengurangkan kesan perubahan iklim melalui pengurangan pengeluaran gas karbon sehingga 17% sekaligus memberi penekanan akan keperluan sumber tenaga boleh baharu. Beliau berucap dalam sesi pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga Forum Tenaga Antarabangsa IEF-IGU yang berlangsung secara maya. Terdahulu acara dui tahunan itu dirasmikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seorang ahli perniagaan di Johor direman 5 hari bagi membantu siasatan merasuah seorang pegawai polis berpangkat Assistant Superintendent. Perintah reman dikeluarkan pendaftar Mahkamah Magistrate Johor Bahru, Hidayah Abdul Manaf. Ahli perniagaan berusia 47 tahun itu ditahan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor pada malam Rabu. Suspek memberi wang rasuah RM45,000 sebagai balasan melepaskan rakan-rakannya yang ditahan polis semasa operasi di sebuah kelab malam di Ulu Tiram, Johor Bahru. Ia bagi mengelak ujian saringan awal air kencing diambil. Kes disiasat mengikut Seksyen 17(B) Aktas SPRM 2009. 9 anggota polis berpangkat korporal hingga konstabel ditahan kerana dipercayai bersubahat dengan anak banduan bergelar Datuk Ajim mengedar dadah di lokap polis 29 November lalu. Suspek 8 lelaki dan 2 wanita berusia 20 hingga 36 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Tinggi. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata kegiatan dijalankan sejak awal bulan lalu. Bekalan dadah diperoleh daripada anak Datuk Ajim sebagai perantara. Anggota polis terbabit mendapat upah antara RM500 hingga RM1,500 sekali penghantaran. Saya tuan-tuan telah mengarahkan bahagian Jabatan Integriti dan Pembentangan Standard IPK Johor tuan-tuan untuk membuka kertas siasatan tata tertib ke atas Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Ketua Balai Kota Tinggi tuan-tuan dan Ketua Bahagian Narkotik Kota Tinggi. Pada 22 November lalu, saringan ke atas 16 banduan dari penjara Ulu Choh Gelang Patah di lokap Polis Kota Tinggi mendapati 5 banduan positif dadah jenis syabu. 4 sarang penagihan dadah digempur Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Perlis Selatan pada 1 dan 2 Disember lalu. 11 lelaki yang disyaki terlibat dengan gejala dadah dicekup. Antara lokasi terlibat Mukim Sanglang, Mukim Utan Aji, Mukim Kurung Batang dan Mukim Arau. Pengarah AADK Perlis Khairul Anwar Ahmad dalam kenyataan berkata kesemua mereka yang berusia antara 17 hingga 50 tahun itu didapati positif dadah jenis syabu. Kes disiasat mengikut Seksyen 3(1) Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 pindaan 1998. AADK Perlis akan terus memerangi hal
habis-habisan kegiatan pengedaran dan penagihan dadah, terutama di lokasi panas yang telah dikenal pasti. Mahkamah Session Ipoh memerintahkan 12 individu direman 21 hari mengikut Akta Pencegahan Jenayah 1959 POKA. Mereka disyaki terlibat dalam kegiatan Macau Scam yang membabitkan kerugian 11 juta ringgit. Kesemua warga tempatan itu berusia antara 20 hingga 26 tahun. Mereka merupakan antara 22 suspek yang ditahan dalam serbuan ke atas sebuah kondominium di Sri Petaling, Kuala Lumpur 30 Oktober lepas. Perintah reman 21 hari ini bagi membantu siasatan kes hasil laporan polis yang dibuat oleh seorang mangsa di Ipoh. Pada 30 Oktober lalu, sindiket Macau Scam yang dipercayai terbabit dalam 76 kes penipuan sejak 2 tahun lalu tumpas hasil operasi khas Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Perak bersama JSJK Bukit Aman selepas risikan selama seminggu. Mereka merupakan sindiket Macau Scam pertama yang berpengkalan di negara ini, didalangi rakyat Malaysia dan menjadikan rakyat tempatan sebagai mangsa. 34,941 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam tempoh 1 Januari sehingga 1 Disember tahun ini. Jelas Timbalan Ketua Pengarah Kawalan Jabatan Imigresen, Datuk Abdul Halim Abdul Rahman, dalam masa sama 377 majikan turut ditahan atas kesalahan melindungi parti. Statistik yang ada pada saya mulai 1 hari bulan Januari 2020 sehingga 1 hari bulan Disember tahun ini, kita telah melaksanakan 6,403 operasi, di mana daripada jumlah tersebut kita telah memeriksa 53,536 orang warga asing dan kita telah menahan sejumlah 34,941 parti. Kelonggaran keluar masuk melalui pintu antarabangsa tanpa perlu memohon kelulusan daripada Jabatan Imigresen hanya diberi kepada rakyat Malaysia yang berada di luar negara dan ingin pulang serta pelajar yang melanjutkan pelajaran di luar negara. Cuma perlu menunjuk surat tawaran mereka belajar di luar negara, ataupun kalau yang telah belajar menunjukkan pas pelajar mereka lah. Malah kalau ada ibu bapa yang ingin menghantar anak mereka ke luar negara melanjutkan pelajaran, kita benarkan terhad kepada 2 orang sahaja tanpa memohon kelulusan daripada Jabatan Imigresen Malaysia. Pertimbangan akan diberikan kepada ekspatriat asing mengikut keperluan melalui permohonan yang dibuat dalam sistem My Travel Pass Jabatan Imigresen. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Aspek tadbir urus dan pengurusan kewangan yang bijak perlu dilaksanakan dalam memastikan zoo negara terus beroperasi dan lebih berdaya maju. Demikian saranan Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Dr. Syamsul Anwar Nasarah mengenai isu zoo negara yang tular. Menerusi satu kenyataan, beliau turut menyarankan agar zoo negara melaksanakan audit bebas bagi meningkatkan ketelusan dan keyakinan semua pihak terhadap pengurusan organisasi itu. Tambahnya, pihak zoo perlu mempunyai 6 bulan dana kontingensi bagi memastikan kelangsungan operasi di samping mempelbagaikan produk dan perkhidmatan. Datuk Dr. Syamsul Anwar juga menyatakan kerajaan turut menyediakan pelbagai inisiatif dalam membantu zoo negara agar terus beroperasi, antaranya menerusi projek menaik taraf zoo dan juga pembangunan pusat konservasi Giant Panda. Beliau menyarankan langkah tersebut dalam sebuah perbincangan bersama pihak pengurusan zoo negara. Pertemuan tersebut diadakan bagi memfokuskan aspek tadbir urus supaya zoo negara lebih berdaya maju pada masa hadapan dan dalam masa yang sama memastikan kebajikan hidupan liar sentiasa terpelihara. Perkembangan sukan. Peranan di antara Persatuan Bola Sepak Selangor FAS dan Selangor FC kini bakal menjadi lebih tersusun selepas proses penswastaan yang dilaksanakan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Namun kedua-dua entiti terbabit perlu lebih bekerjasama kerana matlamat utama mereka adalah meningkatkan industri bola sepak di negeri Selangor.
Setiausaha Agung FAS yang baharu Muhammad Izrin Nabil menjelaskan pihaknya iaitu Selangor FA akan memberi lebih tumpuan kepada pembangunan di peringkat akar umbi. Manakala Selangor FC pula akan terbabit dalam pembangunan bola sepak elit dan pengkomersilan bola sepak Selangor di peringkat profesional. Pembangunan di peringkat akar umbi akan membabitkan pendidikan jurulatih, penyeliaan lesen dan mutu pengadil di peringkat negeri. Selain itu, fokus akan diberikan kepada pembangunan liga dan kejohanan negeri termasuk di peringkat sekolah, wanita serta pembangunan kelab amatur dan ahli gabungan di Selangor. Selangor FC pula kini di bawah teraju Dr. Johan Kamal Hamidun fokus kepada aspek pemerkasaan skuad utama Selangor, Selangor 2, pasukan futsal serta pembangunan skuad Piala Presiden, Piala Belia dan pasukan wanita. Kejuaraan Superbike Malaysia MSBK 2020. Pasukan MME Racing Team Malaysia berharap kerajaan akan memberi lampu hijau bagi pusingan kedua perlumbaan itu diadakan di litar antarabangsa Sepang SIC. Kebenaran tersebut amat penting demi menyelamatkan karier para pelumba termasuk pasukan MME Racing Team yang berhasrat membuat kemunculan sulung di kejuaraan motosikal Asia ARRC tahun hadapan. Pengurus pasukan Rezal Hadi Yahya berkata pasukannya hanya sempat menjalani 6 sesi ujian sejak membawa masuk jentera baharu BMW S1000RR 2020 pada Mac lalu. Jentera itu dibawa masuk sebagai persiapan menghadapi ARRC tahun ini yang telah dibatalkan akibat COVID-19. Bila kita ada perancangan untuk ke Asia Road Racing, jadi kita pertama sekali kita nak ada latihan daripada segi rider. Jadi jika kita kurang mileage atas motor, jadi kita punya pembelajaran skill dan sebagainya agak terganggu, dan juga kita punya ujian atas kenderaan ataupun motosikal itu sendiri pun terganggu. Tahun ni saya target saya nak cuba yang terbaik untuk top 3 MSBK. Dan next year kemungkinan kita akan cuba di Asia Road Racing. Tengok kepada improvement saya, timing saya, macam mana riding saya. Kalau okey, mungkin tim akan bawa saya pergi Asia. MKN membenarkan sesi ujian MSBK diadakan di SIC selepas hampir 3 bulan ditangguhkan. Penganjur kejohanan Two Wheels Motor Racing kini turut menanti jawapan mengenai rayuan mereka untuk meneruskan saingan MSBK daripada MKN. Dalam kalendar musim ini, pusingan kedua MSBK dijadualkan berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober lalu, namun ditangguhkan akibat arahan PKPB daripada kerajaan. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam hormat.